Ceria gembira bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Ceria hari ini Ustaz ya. Kuning-kuning. Ya. Kereta tu nak jual ke apa Ustaz? Ini Ustaz sebenarnya ada cerita di sebaliknya. Masya-Allah. Ingatkan koleksi kat rumah ni. Ini sebenarnya harapnya nanti satu hari nanti adalah. Amin ya rabbal alamin. Untuk Ustaz satu, saya satu Alhamdulillah pada tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian, pada hari yang berbahagia ini mari sama-sama kita mulakan majlis kita dengan Ummul Quran bersama dengan Ustaz Tarmizi Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wa ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikurniakan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat ini untuk kita terus mentalaah dan juga membaca melihat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti biasa Ustaz, kita mulakan pertemuan kita dahulu dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Jangan lupa untuk share. Ya, jangan lupa untuk tekan butang share, sebarkan pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan usaha yang sedikit itu Allah Subhanahu Wa Taala akan ganjarkan dengan ganjaran yang berlipat kali ganda Ustaz ya. Dan mungkin akan ada nanti yang kata apa kaitan Lamborghini bersama dengan halaman 29 pada hari ini. Jadi sama-sama kita mulakan dengan Al-Fatihah. Menarik tu, saya pun tak sabar tu. Mari sama-sama. Okey. Saya harap setiap ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah Ustaz memberi sedikit sebanyak seperti yang saya sebut sebelum ni. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya boleh buat satu jadual ataupun satu perancangan. Okey, hari ini saya nak fokus ayat pertama saja Fatihah. Jadi dia akan perhatikan betul-betul, dia akan praktikkan, dia akan ulang untuk 3 kali siaran kita pada hari ini mendengar dan juga menghayati ayat yang pertama contohnya. Besok ayat kedua pula. Betul. Jadi bila habis 7 episod contohnya, 7 hari dah dapat lengkap satu surah Al-Fatihah. Boleh rakam video hantar kat kita. Subhanallah. Okey, jom. Saya nak baca dengan bacaan ala Syekh Huzaifi. Syekh Huzaifi saya pernah baca, Syekh idola saya iaitu Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi membacakan surah Al-Fatihah sebentar tadi, di mana di dalam surah Al-Fatihah ini kita baca berulang kali, mesejnya itu terus kita perlu hidupkan dalam kehidupan kita seharian. Lantaran apa? Lantaran ia adalah as-salah, nama lain bagi surah Al-Fatihah. Ia juga adalah asy-syifa, ia menjadi ubat penyembuh Ustaz ya. Pada zaman Nabi ada yang disengat dengan kalajengking, kemudian dibacakan ya. Syarat baca ini ialah kita baca, kita faham, hayati, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah pastinya kalau itu penyakit fizikal, ia lebih-lebih lagi mengubat penyakit spiritual, emosi kita. Hari ini mungkin ada yang tak tenteram, hari ini mungkin ada yang sedih ataupun bimbang, maka surah Al-Fatihah ini jika dibaca, salah satunya kita mohon daripada Allah hidayah. Hidayah itu maksudnya apa Ustaz? Pencerahan demi pencerahan, sesuatu yang kita tidak pernah fikirkan dalam kehidupan kita seharian. Jadi kita pada hari ini pada halaman yang ke-29, jom sama-sama kita perhatikan kepada perkara ini, iaitu apakah sinopsis bagi halaman ini. Bermula pada ayat 187, kita akan melihat menyambung kepada hukum-hukum puasa.
Kemudian kita akan melihat kepada bagaimana memakan harta orang lain dengan cara yang batil itu ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 188, dan kemudian bercakap tentang tahun hijriah, tentang hakikat kebajikan dikaitkan dengan haji, ya, tahun hijrah dan haji itu pada ayat 189, dan prinsip jihad pada ayat 190. Ada 4 ayat, nampak seperti 4 topik yang berbeza tetapi ada kaitan dengan Lamborghini, Ustaz. Oh, Jadi mari sama-sama tuan-tuan yang berada di rumah, kita mulakan dengan 2 ayat pertama, ayat 187 hingga ayat 188. Ya, baik. Terima kasih Fadil Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kita hari ini sudah berada di muka surat yang ke-29, bacaan kita, pengajian kita. Ustaz hari ini datangkan bermacam-macam bentuk kereta. Ada kereta sport, kan, ada kereta yang warna coklat tu, ada yang warna putih tu, Ustaz. Jadi ketiga-tiga itu tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran semuanya memberi spesifikasi ataupun nilai yang berbeza-beza dari segi kelajuannya, dari segi bentuknya, dari segi ketahanannya. Jadi saya nak mungkin dari segi kelajuannya tu, Ustaz. Jadi dalam bacaan Al-Quran ni macam tu juga, Ustaz. Dia ada tempo dia, Ustaz. Dia ada tempo dia, dia ada pergerakan dia, kan. Dan juga bacaan Al-Quran ini kita tak boleh ambil sambil lewa, kita tak boleh asal baca ataupun asal bunyi je. Betul. Kita telah belajar banyak sebelum ini, Ustaz, kategori pembaca Al-Quran. Kemudian kita belajar kesalahan-kesalahan dalam Al-Quran, ada 2, kesalahan kecil, kesalahan besar. Adab kita dah mula belajar, fadilat, kelebihan dan sebagainya. Jadi marilah kita sama-sama ikhlaskan niat kita untuk kita benar-benar belajar Al-Quran supaya bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada nilainya, Ustaz. Ada nilai. Baik. Jadi kita nak baca, Ustaz, ayat yang ke-187, Ustaz, 188 dan juga 188, 2 ayat tapi panjang ayatnya. Subhanallah, kena kuatlah dia punya horsepowernya tu. Betul, Ustaz. Sebelum saya nak baca, Ustaz, ada juga pertanyaan daripada sahabat-sahabat kita, Ustaz, di FB dan sebagainya. Ada yang bertanya, kadang-kadang bacaan saya tu tidak berhenti pada warna seperti yang dalam teks ataupun dalam kaca TV tu, Ustaz. Warna hijau contohnya. Dan juga ada juga warna tu saya berhenti sebelum warna. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin saya boleh terangkan sikit dekat Al-Quran. Saya kira sama dengan Al-Quran yang digunakan oleh ataupun yang dipaparkan di skrin kaca TV kita, iaitu yang warna ni. Saya nak terang kat sini. Kadang-kadang bacaan saya, contoh pada ayat yang ada color warna hijau ni, pada warna hijau ni, kadang-kadang memang saya tak sampai. Walaupun berhenti pada khaitul aswad ni, tapi bila baca memang tak sampai. Jadi saya akan berhenti di pertengahan tu, Ustaz. Sebab nafas kita. Dan ada juga setengah-setengah kalimah ataupun setengah-setengah ayat yang saya bacakan, saya tak mengikut. Contohnya, kalau dekat sini memang boleh berhenti dekat hijau ni, tapi saya terus dibaca, saya terus sampai sini. Bermaksud nafas saya masih ada. Masih ada. Minyak cukup lah. Nak cukup kan? Maksudnya minyak cukup, Ustaz. Minyak cukup. Jadi tuan-tuan dan puan kena faham kat situ, tak semestinya bila ada warna hijau tu saya memang kena berhenti. Tapi kalau ada nafas saya masih boleh pergi, kita akan sampaikan dekat wakaf yang terbaik lah. Yang terbaik. Okey. Jadi ayat ini kita perhatikan betul-betul sebab panjang. Okey. Mari kita sama-sama baca. Saya nak baca dengan taranum murattal sabah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر
ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi. Dua ayat yang panjang Ustaz ya. Ayat 187 itu bercerita tentang peraturan puasa ya. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bersama dengan isterimu. Nak menceritakan kalau ikut tradisi kepada puasa zaman Nabi Musa ialah dia puasa daripada malam sampai ke malam esoknya ya. Jadi ketika perkara itu berlaku maksudnya malam tak bolehlah ya si suami dan isteri bersama. Jadi bila datang Islam puasa yang dibawakan kepada kita dibenarkan ya. Jadi Allah menceritakan tentang apakah hakikat suami isteri. Sempat ya Allah bawakan tentang konsep suami isteri ni apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun ya. Iaitu mereka itu isteri-isteri kamu itu adalah seperti pakaian kamu dan kamu juga adalah pakaian bagi mereka. Ini adalah satu perumpamaan yang amat hebat. Lantaran apa Ustaz ya? Kalau cakap tentang pakaian, Ustaz pakai cantik tu kan. Satu cantik. Kan cantik. Dan dia pakai ikut kepada kesesuaian tubuh. Ya, betul Ustaz. Ya. Dan bila bercakap tentang pasangan suami isteri ini, kesannya ialah seorang yang ada pasangan, dia satu cantik, yang kedua dia menutup kelemahan-kelemahan dia, dan yang ketiganya ia ikut kepada bentuk masing-masing ya, ikut bentuk masing-masing. Maksudnya apa? Bila si lelaki itu, suami itu, dia akan memberi kesan kepada si isteri akan memberi kesan pada si suami ya. Kalau dua-duanya kalau baju cantik Ustaz ya, dia ada kurang-kurang sikit pun dia jadi lawa orang yang memakainya kan. Pasti Ustaz lah kan. Alhamdulillah. Okey. Nak ceritanya bahawa itu hubungan suami isteri ya, dan bukan sekadar fizikal tapi dari segi intelektual, dari segi cara berfikir ya. Mungkin ustaz pandai taranum kan, okey, kemudian isteri ustaz pandai mengajar di sekolah kan. Dia saling bertukar masya-Allah ilmu tersebut di samping emosi ya. Emosi kita ustaz ya, bila cakap tentang apa istilahnya rusuk apa rusuk kiri rusuk kiri kan, okey. Jadi ada yang hilang itu, maka ia saling melengkapi antara si suami isteri. Jadi yang belum berumah tangga dia ada kontang sikit okey, ataupun gersang sikit, tapi bukanlah maksudnya kena terus cari besok ya. Nak ceritanya ialah peranan itu perlu difahami. Pasal ada orang yang dia rasa dia nak berkahwin tetapi dia tidak mahu jadi pakaian kepada yang lain ya, sehingga kan dia nak suka-suka sahaja tetapi tidak saling melengkapi. Itu yang kita faham, dua fitrah naluri, dua fitrah tersebut ya. Kelemahan ada tetapi dengan kelemahan itulah saling melengkapi kerana kita adalah manusia. Maka Allah menyatakan alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum.
Allah tahu kamu mengkhianati. Ini ceritanya bila ada yang dah ikut, pasal Nabi ikut kepada tradisi Yahudi awalnya, kemudian bila datang ayat ini, ada di kalangan mereka yang rasa bersalah bila malam tu mereka berjumpa isteri mereka. Dia rasa macam dalam hati tu khianat kepada peraturan yang dah diamalkan sebelum ini. Maka Allah cakap fataba alaikum wa afa ankum. Ya, bertaubat dan Allah terima, Allah maafkan. Pasal apa? Walaupun tadi dah cakap halal pada waktu malam, ya, tetapi bila dalam hati kita Ustaz, dia macam orang minum air, kalau dia niat lain, kan, air tersebut dia boleh jatuh menjadi haram. Betul, Ustaz. Ya, jadi perkara di dalam hati ini kita kena jaga, ya, kena jaga. Dan Allah kata Allah tahu, Allah terima taubat, Allah maafkan. Baik, fal'an bashiruhun, sekarang boleh bergaul, wabtagu ma kataballahu lakum, maksudnya bolehlah cari ikut kepada apa yang telah difardukan, maksudnya okey, malam okey, ya. Dan wakulu washrabu, Allah menyatakan makanlah, minumlah sampailah kepada benang putih di waktu pagi tu bila fajar timbul. Apa poin dia? Poinnya pasal ada sahabat bila mereka ni berpuasa, mereka rasa macam nak dekatkan diri dengan Allah, dia langsung kalau boleh tak nak makan ataupun nak minum air kosong saja. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi Allah cakap makan minum. Tapi zaman sekarang tak ada isu ni Ustaz, ya. Dia zaman ini kalau dekat bazar Ramadan itu sampai tak balance nak beli makanan kan. Jadi makan teruskan. Betul. Makan minum, itu syarat di mana lepas itu kena berhenti. Thumma atimmus siyam ila lail, lengkapkan sampai malam. Jangan tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kalau iktikaf tidak boleh berinteraksi, bukan interaksi cakap, tapi berinteraksi hubungan suami isteri tadi. Jadi ini adalah hududullah fala taqrabuha. Ya, ini adalah batasan-batasan daripada Allah, jangan didekati. Biasanya orang cakap hudud Ustaz, ya, orang cakap tentang hukum jenayah. Ya, betul. Tetapi rupa-rupanya tuan-tuan, salah satu daripada ayat tentang hudud ini ada pada ayat ini. Peraturan pada bulan puasa ini, apa yang kita dah bincang sebelum ini, sebenarnya itu adalah hudud daripada Allah. Peraturan latihan pada bulan puasa, lantaran apa? Ia ada kaitan dengan ayat seterusnya, ayat 188, ya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Allah tutup pasal puasa ini, Allah beritahu kepada bukan sekadar lil mukminin tapi linnas, pasal orang Yahudi pada waktu itu juga dia kena tahu, oh rupanya sekarang fardu puasa dah jadi lain. Dia punya peraturannya la'allahum yattaqun, agar takwa terbina. Apa kesan kalau takwa ini wujud di bulan puasa tuan-tuan, ya? Dia ada kaitan dengan ayat 188. Jadi Ustaz, walaupun Ustaz dah baca ayat ini, saya nak minta Ustaz baca sekali lagi ayat 188. Pasal ini amat menarik, ada kaitan dengan Lamborghini. Ya, ada kaitan dengan kereta ini. Silakan Ustaz. Baik, ayat 188. Terima kasih Ustaz. Saya nak baca dengan cuba bacaan mujawab Ustaz. Cuba. Ya, sila. Ayat ini agak panjang tapi saya cuba insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 188, ya tuan-tuan dan puan, ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim pada ayat 188 ini adalah satu perkara yang amat penting apabila seseorang itu bertakwa Ustaz ya. Keluar daripada bulan Ramadan, apa kesannya? Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Itu kesannya. Ya, kesan apabila seseorang itu membina takwa disambung dengan ayat jangan makan harta di kalangan kamu dengan cara yang batil. Perkara ini amat luas ya, bagi tuan-tuan yang bekerja makan secara batil ini kita minta dijauhkan. Yang bekerja ialah masuk 8 jam sepatutnya bekerja Ustaz ya, gaji untuk 8 jam, kerjanya 4 jam je. 2 jam dia membawang dan 1 jam dia pergi main WhatsApp dan 1 jam lagi dia main Facebook ya. Yang itu maksudnya kesan Ramadan itu tidak berkesan. Letak tepi tak apa Ustaz ya. Facebook sekarang, Facebook letak tepi tak apa, dengar je kan. Dengar saja. Boleh yang itu boleh ke tak boleh Ustaz? Waktu bekerja, buat kerja, dengar tepi, sambil dengar. tu. Yang itu kita harapkan kita tanya bos. Kalau bos kata okey, kalau tidak tak okey. Ya. Pasal apa? Pasal nanti dia punya type, apa yang dia type tu salah. Ya. Dan hujung bulan ambil full, ambil gaji yang penuh satu. Ataupun yang membuat bisnes contohnya ya, kadang-kadang ada fine print yang tulisan kecil tu Ustaz ya. Kadang-kadang makcik kampung bukan makcik kampung, pakcik bandar pun tak baca yang kecil-kecil itu, tapi hujung bulan keluar bil. Ya, saya pernah ada satu servis tu, dia kena sampai 2 tahun, dia charge sampai 2 tahun, tapi pasal bil tak dibayar sampai 3 bulan, servis dia tak boleh diguna selama 2 tahun itu. 3 bulan je boleh guna servis tersebut. Tetapi dia charge sampai 2 tahun pasal apa? Hari tu dah sanda tangan. Jadi sebenarnya ialah orang nak sesuatu servis kan, dia ambil je kan. Tetapi jangan sampai kita menzalimi, memakan harta orang secara batil. Ya, bagi servis 3 bulan tapi charge sampai 2 tahun. Belum lagi kalau guna servis yang harganya melambung selepas PKP. Tengok bil, ya Allah, kan tak pernah saya dapat bil setinggi ini. Dan bila tanya balik, itulah saya, itu sebabnya pasal PKP dulu kita bagi bil sampai 3 bulan, kita masuk tarif yang nombor 3 contohnya lah kan. Perkara-perkara ini bagi pemimpin yang ada, yang terlibat tuan-tuan sebagai pegawai di lokasi-lokasi ini, kena ingat kesan Ramadan orang bertakwa tak buat perkara ini ya. Lebih daripada itu, kalau kita pergi ke kedai Ustaz ya, katakanlah Ustaz bawa ini Ustaz, kita spot kamu ni kan aircon tak berfungsi contohnya lah ya, aircon tak berfungsi. Jadi pergi jumpa ke situ, kalau katakan mekanik yang makan harta yang batil, dia cakap apa, bos you kena tukar dia punya kompresor, you kena tukar ini, tayar pun kena tukar pasal dia kata tayar ada kaitan dengan aircon. Allahuakbar. Dia goreng tu. Kita yang tak ada ilmu sangat, kita mungkin kata okeylah tak apalah kan, duit tak berapa ada ya. Kalau ada duit pun sebenarnya kita tak ada ilmu itu ya. Bila tidak ada ilmu tersebut, berjumpa mekanik, berjumpa bagi tuan-tuan yang bekerja dalam kepakaran masing-masing, jangan tipu. Ya. Jangan tipu dan suruh tukar sana tukar sini pasal apa? Saya nak buat untung. Bila lagi Ustaz? Betul, Ustaz. Kan? Saya dah 3 bulan tak ada income. Kena ingat bahawa ini adalah jenayah dalam kehidupan. Tanda puasa yang membina takwa itu tidak memberi kesan. Satu. Dan yang keduanya apa? Watudlu biha ilal hukam. Ya, tudlu biha ini Ustaz ni, dia macam kalau ada timba, kita rendahkan untuk ambil air ke, ataupun kalau ada makanan nak letak bagi makanan kepada binatang dekat zoo ke, itu watudlu biha. Masya-Allah. Maksudnya apa? Kita ada letak umpan kepada siapa? Hukam. Siapa hukam? Salah satunya adalah hakim ataupun orang-orang yang mengawal peraturan. Contohnya tuan kalau nak peraturan sila beratur contohnya. Kita dah bincang perkara ini sebelum ini. Tapi saya tak nak beratur lah kan. Boleh tak saya bagi watudlu ilal hukam biha ilal hukam, mas berikan duit bawah meja. Maksudnya ayat tu dah ni ya, simbolik bawah meja tu waktu dulu biha tu Allah sebut dalam al-Quran. Dia letak rendah pasal nak umpan. Hukam orang yang memegang peraturan pada waktu itu boleh corner sikit. Ya, masya-Allah. Allah menyatakan bahawa dua perkara ini litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithim, ya, nak makan daripada sebahagian harta manusia ini dengan dosa, padahal kamu tahu bahawa kamu tak layak ambil duit yang bawah meja ini. Kamu tahu bahawa yang aircon tadi tu tak payah tukar kompresor pun. Tetapi kerana apa? Kerana takwa hilang.
Ya. Dan takwa ini hilang lantaran puasa tidak betul-betul dijiwai peraturan demi peraturannya. Kalau bulan puasa Ustaz ya, kita menjauhkan diri daripada yang halal. Masya-Allah. Kan air halal kan, pasangan adalah halal. Betul. Kita sanggup tinggalkan. Sebenarnya ini adalah hudud Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi orang kata hudud itu mesti yang potong tangan dan sebagainya kan. Betul. Sebelum yang itu, sebenarnya hudud Allah yang ini perlu diberi perhatian. Amat dekat dengan kehidupan. Amat dekat. Lantaran apa? Banyak sahaja orang yang bercakap tentang hudud Allah yang jenayah, hukum jenayah, tapi rupa-rupanya di tempat kerja dia tak kerja elok-elok kan. Ataupun kalau dia adalah bos yang dia tak nak bayar elok-elok, malah dia kalau ada institusi Ustaz ya, yang terlibat dengan wakaf contohnya kadang-kadang ataupun sedekah ke institusi sini, dia mengambil peluang pula atas sumbangan orang yang kita doakan kita tidak terlibat dengan perkara ini. Jadi perkataan yang kita nak lihat pada hari ini sama-sama kita perhatikan, iaitu perkataan qaruba ya, qaruba di mana di dalam al-Quran tadi Ustaz, cuba tengok dekat mana perkataan ini muncul, ayat 187. Ya, di hujung itu tilka hududullahi fala taqrabuha, mendekati ya, 96 kali disebut dalam al-Quran. Maksudnya apa? Allah bukan kata jangan buat fala taf'aluha, tetapi Allah cakap fala taqrabuha. Semua yang peraturan-peraturan dalam bulan puasa itu jangan didekati, agar apa? Ia membina jiwa takwa. Jadi bila bertugas sebagai mekanik ya kepada kereta contohnya, ataupun saya sebagai seorang penjawat awam, saya tidak akan main-main kata tak apalah saya setengah jam saya tak buat kerja, 7,5 jam saya buat kerja. Saya tak berani. Pasal apa? Pasal kita tahu bahawa kita sedang melanggar garis daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar, kita bersambung My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah, berhati-hatilah menghadapnya. Masya Allah, memang rindu betul lah Ustaz. Quran Time. Masya Allah. Okey. InsyaAllah. Baik. Mungkin ada masa di akhir ke nanti kita sambung sikit lagi. Sambung balik Ustaz ya. Masya Allah. Kita nak mengajak dulu sahabat-sahabat Al-Quran semuanya untuk terus bersama dengan kita, bergabung, bersahabat dengan kita di platform rasmi kita, iaitulah di platform FB kita, Sahabah Al-Quran My #Quran Time, My #Quran Time. Boleh juga lihat ulang kaji yang sebelum-sebelum ini di YouTube kita My #Quran Time Official, dan juga di Instagram kita My Quran Time Official. Jadi boleh bergabung dekat situ, persoalan, cadangan Ustaz, dan juga nak hantar video-video menarik ke Ustaz. Video yang #video MQT kita akan paparkan, kita kongsi dengan penonton-penonton sahabat-sahabat yang lain. Baik, kita nak berkongsi juga untuk hari ini pengajian tajwid kita, ulang kaji tajwid kita seperti biasa, dan hari ini kita akan berkongsi tentang adab-adab. Masih lagi kita berada di adab-adab membaca Al-Quran. Hari ini kita nak kongsikan, boleh kita sama-sama saksikan, iaitulah adab-adab membaca Al-Quran yang ke-12, senantiasa meminta guru untuk mendoakan keberkatan ilmu Al-Quran yang diajarkan. Allahu Akbar. Ustaz, saya ni, akak ni, abang ni, makcik dah 15 tahun belajar Ustaz. Doakan Ustaz. Mudah-mudahan terus dapat lancar baca Al-Quran. Okey? Guru doakan kan, subhanallah. Dan juga adab yang ke-14,
adab yang ke-13 iaitulah memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala apabila bertemu dengan ayat-ayat ataupun kejahatan-kejahatan ketika membaca ayat-ayat yang berkaitan. Maknanya contoh yang paling utama atau yang paling selalu kita buat ialah kita baca ta'awuz. Setiap kali saya nak baca ayat, permulaan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak kiralah baru baca kita berhenti sekejap ke apa ke, mulakan dengan a'udzubillah, mohon perlindungan daripada syaitan-syaitan yang direjam. Jadi itulah dua adab yang boleh kita kongsikan. Betul. Dan boleh kita amalkan untuk bacaan al-Quran kita, insya-Allah. Itu yang penting Ustaz ya. Tadi tentang adab yang ke-13 tadi itu mohon doa ataupun dijauhkan lantaran kalau kita rujuk balik pada ayat 188 tadi, bila tengok kepada ada sesuatu wala taqulu, betul Ustaz, kita kata bahawa ya Allah lindungi kami daripada makan harta di kalangan kami. Orang Yahudi Ustaz ya, dia memang dia sesama dia, tetapi dia lebih-lebih lagi dengan orang bukan sesama dia. Dia kata riba ni untuk selain daripada Yahudi. Kan, tetapi bagi umat Islam, kita dengan orang Islam dengan orang bukan Islam, no way man. Kan ya, tidak boleh makan harta secara batil, tak boleh tipu orang Islam ke orang bukan Islam ke, kaum sama ke kaum berbeza, tidak boleh. Lantaran apa? Lantaran kita beriman pada Tuhan yang satu. Ya, itulah kesan takwa daripada Ramadan kita. Jadi Ustaz, kita nak teruskan dengan ayat 189 hingga 190 bersama dengan tuan-tuan yang di rumah. Bersedia? Okey. Jom. Terima kasih Ustaz. Sebelum saya sambung dua ayat ni Ustaz, ayat 189 dan juga 190, kita nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat kita yang terus share, yang terus sebarkan pengajian kita hari ini, yang bersama bergabung, komen dekat FB. Subhanallah, banyak sekali. Ada sahabat kita dari Singapura, ada daripada Brunei, ada daripada Germany, Puan Amanah, thank you very much. Ada juga sahabat kita Puan Umi dari Canada. Betul sebut Canada. InsyaAllah lokasi-lokasi ini kita satu hari nanti My Quran Time akan bersama. Kita akan berjumpa dengan mereka. Nak dengar bacaan daripada Canada. Subhanallah, subhanallah. Dan juga satu sebelum saya baca ni, juga sahabat kita Puan Fadila Ahmad sedang menyaksikan My Quran Time di suasana kebun-kebun teh di Cameron Highlands. Insya-Allah. Kebun-kebun teh Bila kita nak sampai Ustaz, insya-Allah. Dah dekat dah. Dah dekat ya. Qaruba perkataan hari ini. Qaruba, subhanallah. Subhanallah. Baik, insya-Allah. Qarib, insya-Allah. Baik. Kita sambung bacaan kita tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang ke-189 dan juga 190 di muka surat yang ke-29. Jom kita fokus sekejap dekat dua ayat kita ni Ustaz. Ayat ni panjang-panjang juga, perhatikan tempat kita nak berhenti insya-Allah. Saya nak sambung terus lagi dengan taranum sabah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysa al-birru bi البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat 189 dan 190 ini membawa nampak seperti topik baru Ustaz ya. Yas'alunaka 'anil ahillah ya, tetapi dia dalam surah yang sama ya. Jadi ada kaitan dengan ayat sebelum tadi bercakap tentang jangan makan harta secara batil, jangan rasuah. Jangan rasuah, jangan memberi kepada hukam mereka yang memegang peraturan agar dimudahkan urusan dengan bayaran. Maka pada ayat 189 ini mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan sabit. Apa tiba-tiba bulan sabit Ustaz ya?
katakanlah itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Jadi boleh je kata bulan sabit ini sekejap saja, lepas tu bulan purnama, boleh macam-macam boleh dijawab oleh Allah Subhanahu taala, tetapi Allah menjawab terus fokus balik. Itu kaedah dalam Al-Quran. Masya-Allah. Tanyalah macam mana pun, itu kaedah bila tuan-tuan berinteraksi dengan Quran pun, orang tanya macam mana pun, cakap pasal bola ke, cakap pasal air ke, cakap pasal lampu ke, semua akhirnya kembali pada apa? Al-Quran. Topiknya Quran dan takwa. Ya. Jadi di sini bila bertanya tentang ahillah, dia ada kaitan dengan ayat sebelum ini, Ramadan. Ramadan adalah satu bulan, ya, dan sekarang ini bercakap tentang satu lagi bulan dikerjakan haji. Ya, yang saya nyanyi tadi ya. Oh ya, Ustaz. Ya. Okey, Ustaz nak sekali lagi. Okey. Lepas ni lah Ustaz ya. Okey, kalau tidak tak habis nanti, okey. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ya, ini adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Ini permulaan tentang Hijri, ya, kalender Hijriah yang berteraskan kepada lunar ataupun bulan. Kita ada solar Ustaz ya. Contohnya Gregorian yang Januari Februari ini, yang itu berdasarkan pada tahun matahari. Baik. Jadi di sini Allah menyatakan haji. Jadi kalau kita tengok haji ada kaitan dengan bulan, dan sebelumnya tadi jangan makan harta secara batil, dan sebelum itu pasal Ramadan. Kita dah tengok dah bahawa puasa melahirkan takwa, dia menyebabkan orang menjadi baik selepas sebulan itu. Kalau lepas sebulan itu tidak jaga hubungan bisnes, ya, cara kita bekerja, itu maksudnya Ramadan kita gagal Ustaz ya. Yang kita kena tengok balik mengapa gagal. Baik. Jadi di sini bila bercakap tentang qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, bila kita tengok ayat ini turun sebelum daripada perang Badar Ustaz ya. Perang pertama umat Islam di Madinah Badar, tapi belum berperang lagi. Cuma ada perkataan qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Apa maksudnya? Nak kerja haji dekat mana Ustaz? Kita akan pergi ke menghadap daripada Madinah pergi ke Kaabah. Ke Kaabah. Kaabah masih lagi penuh dengan berhala. Jadi bila kata nak pergi haji, maksudnya bukan okey hari ini nak pergi haji, besok Nabi dan sahabat terus pergi, tak. Ya, Allah beritahu ini clue bahawa kamu akan pergi ke Kaabah. Ya, kamu akan membersihkan Kaabah. Itu clue yang penting yang diberikan oleh Allah SWT. Dan tradisi orang-orang jahiliah, ya, pasal haji ini bukan sekadar pada zaman Nabi, sudah ada sebelum itu. Kata Allah, walaisal bir, bukanlah kebaikan itu iaitu kamu datangi rumah kamu daripada belakang. Lebih kurang beginilah Ustaz ya. Katakan dia nak pergi haji, kan, dah keluar ikut pintu biasa kan. Tertinggal wallet ataupun telefon. Ya. Jadi apakah tradisi jahiliah, dia takkan ikut pintu depan. Dia ikut pintu belakang. Ya, pasal apa? Pasal dia rasa bahawa dia macam tak berapa bertuah kalau ikut pintu depan tersebut. Dah ya. Jadi dalam masyarakat kita pun ada, walaupun mungkinlah kat Malaysia tak ada berlaku perkara tersebut, tapi ada setengah orang dia kata kalau dah nak pergi tu jumpa kucing hitam contohnya. Khurafat-khurafat yang bagi setengah masyarakat masih lagi kalau ada langkah kucing hitam, ini memang habislah. Kan? Nak pergi tengok Quran Time contohnya, langkah kucing hitam ataupun kucing hitam pop lalu depan TV, tutuplah takut nanti itu adalah khurafat yang dibersihkan oleh Islam. Ya, jangan ikut pintu belakang istilahnya tadi. Salah satu lagi pemahaman ayat ini ialah dalam hidup kita, kalau kita mengerjakan haji, orang pak haji dan mak hajah, janganlah ikut pintu belakang. Ya, ikut pintu belakang ini maksudnya apa? Tidak ikut peraturan, masih lagi nak ikut kepada khurafat ataupun peraturan-peraturan yang tidak dibenarkan di dalam Al-Quran. Walakinnal birra manittaqa, tetapi yang sebenar-benarnya kebajikan adalah takwa. Waqtul buyut min abwabiha, datangilah, masuk balik pintu tu, tertinggal wallet ke, tertinggal susu ke apa ke, ambil, jalan balik semula. Ya, wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kepada Allah agar kamu berjaya. Dan ia disambung pada ayat seterusnya, ayat dan perangilah, ayat 190, dan perangilah orang-orang yang memerangimu. Kita nak minta Ustaz baca sikit Ustaz ayat yang ke-190, pasal terkejut lagi sekali kan, pasal perang pula, dah haji tiba-tiba keluar perang. Tapi Al-Quran tidak pernah terkejut. Ya, kita tadabbur, kita akan nampak apa kaitannya. Sila Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Ayat 190 saya. 190. Saya tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran semua, memang saya pun banyak belajar daripada Al-Fadhil Ustaz Fazrul dan juga qari kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tirmizi Ali.
Ustaz Tirmizi lagilah dia Johan antarabangsa Ustaz. Antarabangsa. Saya Johan Allah kampung pun tak Ustaz. Jadi saya harap sahabat-sahabat Al-Quran semuanya ambillah sedikit sebanyak pengajaran ataupun intipati daripada bacaan itu dari segi hukum tajwid yang kita belajar dan sebagainya. Belajarlah sikit-sikit taranum ke apa sebagainya, cuba mengambil sikit sebanyak yang adalah daripada Ustaz Tirmizi, banyaklah daripada saya ni tak ada apa, untuk dengar saja boleh Ustaz. Allahu akbar. Okey, jadi saya nak baca ayat 190. Auzubillahi minasyaitonirrajim. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ صدق الله العظيم. Surah Allahul Azim. Dan perangilah orang-orang yang memerangimu di jalan Allah, tetapi janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampau batas. Jadi di sini adalah ayat tentang perang Ustaz, yes, ya. Tadi ayat pasal bulan sabit, kemudian pasal haji, tiba-tiba bagi saya lah waktu baca tu, apa pasal pula tiba-tiba, ya. Tapi sebenarnya tak tiba-tiba. Lantaran apa? Bila kita bincang tadi, sahabat dan Nabi berada di Madinah, mereka diberitahu tentang haji, ya, tentang haji. Dan bila bercakap tentang haji ini, satu lokasinya dekat Mekah, dan kita bertemu kepada Kaabah, dan Kaabah ini sekarang penuh dengan berhala. Ya, ini sebelum perang Badar. Maksudnya masih lagi di Mekah itu, belum lagi seperti Mekah yang kita ada sekarang. Kita tengok sejarah ini dan kita nak lihat apa kaitan dengan kita. Jadi bila mereka dah tahu mereka akan kembali, mereka nak bersihkan, dia ada dua cara Ustaz, ya. Bersihkan cara elok-elok, ataupun kalau musyrik nanti dia serang kita orang Islam, maka waqatilu fi sabilillahilladzi yuqatilunakum. Ya. Bila diserang, ya, maksudnya tadi, dan perangilah orang yang memerangimu di jalan Allah, ya, iaitu allazina yuqatilunakum, iaitu bila mereka menyerang. Bukannya terus saja orang Islam daripada Madinah itu nak terus serang kepada Mekah, bunuh dan kemudian dapat Kaabah. Bukan. Ya, jadi di situlah sebenarnya prinsip tentang perang di dalam Islam, iaitu kita tidak melampau dan kita tak menyerang kecuali kita menawarkan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Kerana apa? Kerana itu adalah kewajipan untuk menunaikan haji tadi. Maka Allah cakap di hujung itu, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah ini tidak suka kepada mu'tadin, melampau. Dan kalau tajwid Ustaz ada bincang sebelum ini Ustaz, ya. Betul, Ustaz. La itu berapa harakat Ustaz? Dua harakat Ustaz. Dua harakat. Itu kalau tersilap baca tu Ustaz, innallaha la yuhibbul. Berbeza sangat maksudnya Ustaz. Allah suka sangat kepada orang yang melampaui batas. Allah. Ya, itu yang ada orang bila silap faham itu, mungkinlah kot, ya, menyebabkan ada kumpulan teroris ke apa sebagainya, pasal apa, melampaui batasnya okey kot, kan. Padahal silap baca. Ya. Jadi di sinilah kandungan daripada halaman yang ke-29 untuk kita ambil pelajaran Ustaz, ya. Perang, dan sebelum itu cakap pasal haji, dan haji ini kalau kita lihat dia adalah sumber ekonomi yang amat besar Ustaz. Semua orang kalau dapatlah satu produk yang paling berjaya, betul Ustaz, namanya haji. Subhanallah. Ya, itu sebabnya bila cakap tentang haji ni apa? Lambang pada amalan agama. Itu sebabnya bercakap tentang apa-apa istilah agama, wakaf, sedekah, ya, sembahyang, tahlil. Semua ini perlu jaga elok-elok, ya. Bersihkan elok-elok. Pasal apa? Pasal dia boleh digunakan sebagai sumber ekonomi. Orang akan berhimpun di situ untuk mendapatkan lebih banyak lagi duit, tapi jangan sampai dia dimakan dengan cara yang haram. Ya, sebelum ni saya ada beberapa kali Ustaz, ya, melihat di bumi Mekah itu, saya terlibat dengan satu travel agent. Ada orang ada mutawif, ya, tapi ini bukan mutawif yang biasa-biasalah. Ini mungkin yang kurang biasa. Okay? Dia bila katakan tahlil itu, dia ambil duit, ya, tapi saya tanya mana resit? Tak ada resit. Dan kemudian kalau ikutkan collection adalah mungkin nak dapat 5-6 ekor kambing, tapi yang keluar 2 ekor kambing saja. Tak cukup tu. Tak ikut, ya. Jadi maksudnya bila bercakap tentang institusi yang baik-baik ini juga masih lagi
amaran itu kepada saya, kepada tuan-tuan, kita sama-sama kena ingatkan jangan sampai kita cemarkan haj itu. Orang jahiliah sudah cemarkan haj, ya. Jangan sampai kita cemarkan haj itu dengan amalan-amalan memakan harta yang tidak benar. Jadi ini membawa kita kepada resolusi kita Ustaz, ya, daripada halaman yang ke-29. Jom kita saksikan. Daripada ayat yang ke-188, ya, kita dapat bahawa perjuangkan harta anak yatim salah satu daripada harta yang sering disalahguna selain daripada harta-harta umum manusia, ya, umat Islam ataupun bukan umat Islam. Jangan khianat terhadap amanah yang diberikan, ataupun bila kita ada ilmu jangan menipu untuk mengenakan orang lain dalam bisnes ataupun ketika bekerja. Yang pertama. Yang kedua, bina takwa dengan asas ilmu Al-Quran pada ayat 189 sebentar tadi, bukannya dengan teka-teka, khurafat ataupun tahyul yang akan merosakkan lagi amalan agama yang sedia ada. Dan yang ketiga, kita pertahankan agama ini sebaik mungkin. Kita akan berjuang bersama-sama agar yang baik, nur hidayah ini akan tersebar ke seluruh dunia, insya-Allah. Kita doakan bersama dengan Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarilah kami menjadi orang-orang yang memakan harta-harta di luar daripada keizinan-Mu, ya Allah. Memakan harta-harta orang lain, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang menjaga apa yang kami makan, apa yang anak isteri kami makan. Semuanya, ya Allah, mudah-mudahan dipandu dan juga diredai oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jemput kami menjadi hamba-hamba-Mu yang dapat menunaikan fardu haji, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan mata kami mata yang tidak jemu melihat dan membaca Al-Quran. Lidah kami lidah yang fasih menyebut kalimah-Mu Al-Quran dengan bacaan yang baik, ya Allah. Telinga kami telinga yang tidak pernah jemu mendengar bacaan Al-Quran. Hati kami hati yang tidak diracuni dengan anasir-anasir yang tidak baik, ya Allah. Jauhkan kami, ya Allah, daripada perasaan hasad dan dengki, iri hati, buruk sangka, ya Allah. Jagalah hati kami, ya Allah, biarlah hati kami hati-hati yang benar-benar tunduk kepada kalam-Mu Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami, sahabat-sahabat kami semuanya fasih membaca Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Memahaminya dan mengamalkannya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berdoakan, ya, berdoa Allah mengkabulkan doa kita sebentar tadi agar kita menjadi orang yang bertakwa dengan bulan Ramadan, memberi kesan kepada kehidupan kita, tidak kita makan daripada harta yang batil dengan amalan-amalan kita di tempat kerja, dalam bisnes, ya, dan kita berdoa kepentingan ini dapat disebarkan, ya, kesedaran ini dapat diluaskan, ya, yang kita boleh lihat dalam Al-Quran. Sebabnya tuan-tuan, dalam Wakaf untuk Ummah, satu kempen kita adalah satu platform memulakan upaya untuk kita menyebarkan cahaya ini agar lebih ramai lagi terbuka kepada halaman 29 Ustaz, ya. Ketua-ketua tidak berani lagi untuk overcharge, ya, nak letak lagi, tekan lagi kepada rakyat, kepada pengguna. Lantaran apa? Lantaran
ingat bahawa nanti akan dipersoalkan di hadapan Allah, dapat mewah dengan kereta dengan gaji yang berlipat-lipat, tetapi rupa-rupanya tidak dapat syurga yang amat tinggi itu semua. Jadi kesedaran ini yang kita ingin sebarkan. Tuan-tuan boleh menyumbang dalam wakaf sebentar tadi, dan insya-Allah kita akan bersiaran ulangan pada jam 5 petang, 10 malam dan juga 6 pagi. 6 pagi. Saya Ustaz, sebelum berakhir ni Ustaz, saya dan juga sahabat-sahabat semua teringin insya-Allah nak ikut mengerjakan haji lagi bersama dengan Ustaz nanti. Sama-samalah kita Ustaz. Itu sebabnya Ustaz, amin, Ustaz. Kita doakan dan kita dengarkan sikit Ustaz yang lagu tadi, sambung sikit Allah agar Akbar. kita ingat ya. Yes. Dan Yes, kita ucapkan terima kasih ya kepada semua yang mengikuti program ini, program My Quran Time yang dibawakan khas oleh Mufaaz. Bertemu lagi, baca faham aman. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ما شاء الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد terus